Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafid Olsen dan ini Bicara Naratif untuk minggu terakhir ataupun hari terakhir bagi Mei 2022. Pada malam ini anda menyaksikan di TV1 dan juga di saluran berita RTM dan juga menerusi dalam talian dan juga Facebook Live berita RTM pada malam ini. Kita sudah membincangkan banyak perkara berkenaan dengan peningkatan harga barang, inflasi makanan kerana ini adalah perkara yang sangat perlu diberi perhatian. Sekurang-kurangnya bagaimana kita ingin memahami dan juga sekurang-kurangnya perbincangan pada malam ini mampu memberi ruang kepada kita semua untuk memahami dan juga mencari langkah tersendiri terlebih dahulu dan juga memahami apakah tindakan yang diambil oleh pihak kerajaan melalui inisiatif, skim dan sebagainya untuk menyeimbangi ataupun menstabilkan semula keadaan yang berlaku dalam negara. Sebenarnya inflasi makanan bukan sahaja berlaku di negara kita Malaysia, juga berlaku di seluruh dunia disebabkan banyak faktor, antaranya perang Ukraine-Rusia, antaranya faktor zero COVID di China yang menyebabkan berlaku banyak sekatan perjalanan barang dan sebagainya, dan juga perubahan cuaca iklim, dan ini juga turut ditekankan dalam perbincangan di Forum Ekonomi Dunia di Davos baru-baru ini yang mengatakan bahawa adakah negara-negara tertentu ini bersedia untuk berdepan dengan keadaan cuaca yang ganas ketika ini menyebabkan berlakunya gangguan terhadap rantaian bekalan makanan dan sebagainya. Kerana pada malam ini kita ingin bercakap perkara ini penting kerana inflasi makanan ini akan memberi kesan kepada seluruh rakyat Malaysia secara khususnya yang melibatkan beberapa kelompok, dan saya teringat apa yang dikatakan oleh Dr. Madeline Burma mengatakan bahawa mungkin ada antara mereka yang kais pagi makan pagi, tetapi ada juga sekumpulan rakyat Malaysia yang tak tahu nak kais apa sebenarnya. Mujur saja air kosong di depan saya ini tidak naik harga, tetapi banyak lagi perkara-perkara lain yang naik harga. Ada antara di negeri-negeri tertentu harganya berbeza dengan harga di negeri ini misalnya. Dan kalau kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia bahawa di Selangor dan juga wilayah Persekutuan Putrajaya meningkatkan inflasi lebih tinggi daripada kadar nasional, dan misalnya inflasi makanan melambung tinggi setakat ini pada April iaitu 4.1%. Itu sedikit fakta ringkas untuk saya kongsikan kepada anda untuk kita gambarkan apakah yang berlaku sebenarnya berkenaan dengan inflasi makanan dalam negara kita. Dua panel kita bawakan kepada anda untuk memperhalusi perbincangan pada malam ini. Saya perkenalkan tetamu di studio terlebih dahulu, Dr. Juwita Mohamad, Pengarah Unit Ekonomi dan Perniagaan dan juga Pemangku Pengarah Pendidikan Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi Ideas. Apa khabar, Doktor? Khabar baik. Masih tak lambat untuk saya ucapkan selamat Hari Raya, memandangkan hari ini hari terakhir untuk Syawal untuk kali ini, dan seorang lagi tetamu ini tidak asing lagi untuk kita perkenalkan kepada anda. Secara dalam talian kami bawakan kepada anda Profesor Dr. Berjaya Badai, Penganalisis Ekonomi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bawakan kepada anda dua pakar untuk kita bincangkan berkenaan dengan inflasi makanan dalam negara kita Malaysia misalnya. Baik, saya nak mulakan, kita mulakan ladies first lebih dahulu, Doktor. Sebelum kita bergerak kepada Prof kemudiannya. Kalau saya katakan awal tadi berkenaan dengan inflasi makanan, kalau kita lihat perkara ataupun peningkatan harga barang makanan ini berlaku lebih kurang dalam tempoh setahun ini. Kita lihat peningkatannya banyak kali berlaku, dan kali ini kita dapat lihat sejak bulan Januari, Februari, Mac dan kini April berlaku peningkatan demi peningkatan. Sebenarnya secara mudah untuk kita faham bagaimana kita ingin membaca kadar inflasi ini dan apakah yang dimaksudkan dengan inflasi dan juga peningkatan ini. Adakah ianya begitu tinggi atau bagaimana sebenarnya kita nak betul-betul mudah faham berkenaan dengan inflasi makanan ini, Doktor? Jadi jawapan pendeknya adalah secara relatif kadar inflasi ini agak tinggi kalau dibandingkan dengan kadar yang sebelum pandemik. Jadi itu jawapan yang agak ringkas. Tapi kalau kita nak kupas, dalam kumpulan makanan ni terdapat pelbagai subkumpulan di bawah kumpulan makanan ini. Dan kita dapati dalam basket of goods untuk Consumer Price Index ni, 89% daripada barangan di dalam CPI ini terdiri pada bahan makanan dan minuman yang bukan minuman keras. Jadi harga daging dan harga sayur juga mengalami kenaikan inflasi sebanyak 6.2% dan juga 45% setiap satu. Manakala kalau kita tengok subkumpulan untuk ikan dan juga untuk makanan laut, inflasi meningkat sebanyak 4%. Jadi kalau kita lihat untuk harga sayur sahaja, disebabkan oleh cuaca yang tidak stabil kebelakangan ini memberikan kesan yang negatif terhadap pertumbuhan sayur-sayur dan juga membuatkan penawaran
sayur itu kurang di pasaran. Lagi satu faktor adalah juga kenaikan harga baja, kos logistik, kekangan pekerja di ladang-ladang sayur. Ini membuatkan juga harga atau inflasi lebih meningkat kalau kita lihat dalam beberapa bulan ini. Itu perkataan inflasi, dan juga sebelum wujudnya kenyataan ini saya dah lihat dalam media sosial misalnya wujudnya perkataan hyperinflasi. Ini satu lagi perkataan yang memberi satu gambaran yang cukup dahsyat sekiranya berlaku hyperinflasi. Kerana kita cakap inflasi ini bukan sahaja berlaku dalam negara kita, ia juga berlaku dalam region Asia ini dan juga berlaku seluruh dunia, sebab banyak negara sudah pun bergerak ke arah endemik. Kita melihat bahawa business as usual telah pun berlaku, tapi isu inflasi ini masih lagi berlaku, dan perkataan hyperinflasi itu sebenarnya membawa satu makna yang lain. Dan hyperinflasi itu bagaimana kita ingin faham daripada terjemahan perkataan itu? Jadi buat masa ini saya tidak lagi mendengar pakar-pakar ekonomi sedunia menggunakan perkataan hyperinflasi itu. Ini satu perkara yang sangat membimbangkan sekiranya ia berlaku, di mana kalau satu hari untuk beli roti harganya RM1, tapi keesokan harinya harga tu naik sebanyak RM100 begitu. Jadi negara-negara di Afrika seperti Nigeria pernah mengalami masalah hyperinflasi ini, dan untuk Malaysia alhamdulillah kita tidak pernah lagi mengalami masalah sebegini, dan saya yakin Bank Negara juga mempunyai ruang polisi yang mereka boleh gunakan untuk membendung kenaikan inflasi secara mendadak sebelum mencapai tahap hyperinflasi itu. Jadi buat masa ini masih jauh lagi kita daripada masalah itu. Kita mengharapkan ia tidak berlaku. Ya. Baik, kalau kita lihat Prof, Doktor di dalam talian ketika ini, saya melihat Prof kusyuk mendengarnya. Saya pasti Prof ada juga jawapan balas untuk persoalan kita berkenaan dengan inflasi dalam negara. Mungkin Prof dari sudut pengesis ekonomi sendiri melihat perkara ini, sebabnya saya melihat perkara ini akan seakan-akan bermusim. Adakah ini satu tempoh yang lama akan berlaku, atau ia akan kembali kepada keadaan normal, atau bagaimana menurut bacaan Prof? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kita perlu memahami dua istilah yang agak berbeza, inflasi dan indeks harga makanan. Indeks harga makanan adalah sebahagian daripada kadar inflasi, tetapi inflasi lebih luas. Inflasi ini diukur daripada bakul penggunaan oleh isi rumah yang termasuk 30% makanan, 11% makanan di luar rumah, kemudian kemudahan tempat tinggal dan utility, pengangkutan dan sebagainya. Jadi itu penentuan inflasi. Di Malaysia ni inflasi sangat terkawal, dan biasanya di bawah 3% pun. Di tahun 2020 kita mengalami deflasi, di mana kadar inflasinya negatif. Itu mengatakan bahawa inflasi sebenarnya tidak begitu kuat berlaku di Malaysia. Tetapi kita ada satu lagi indeks yang dipanggil indeks harga makanan ataupun food price index. Food price index ini telah dilancarkan oleh Food and Agriculture Organization of United Nations pada tahun 2016. Maknanya bila dilancarkan, indeks pada masa itu 100. Kemudian pada tahun 2021, indeksnya meningkat menjadi 134. Di tahun 20 dia 27%. Lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Maksudnya sebenarnya indeks harga makanan ini sudah meningkat berterusan sejak berdekad di Malaysia. Kerana itulah United Nations datang berminat untuk mengukur untuk indeks ini dan menubuhkan indeks ini. Dan kenapa indeks ini meningkat? Ialah ada banyak gejala. Gejala yang pentingnya ialah kerana kita sedang meningkat daripada sebuah negara
membangun menjadi sebuah negara maju dan menambah kumpulan apa yang dipanggil pendapatan menengah ataupun middle income group. Bila kita meningkat menjadi higher middle income group, kita akan lebih banyak kesan daripada indeks harga ini. Dan di Malaysia ini sebenarnya indeks harga makanan pun agak terkawal. Tetapi kebelakangan ini 3 bulan atau 4 bulan yang lepas, indeks ini tiba-tiba melonjak. Apabila harga ayam meningkat 10%, apabila beberapa barangan sayuran meningkat dengan banyak. Tetapi dalam 2 atau 3 bulan yang lepas dia melonjak sekali lagi dengan banyak kerana perubahan tingkah laku pengguna. Pengguna di Malaysia telah berubah tingkah laku sedikit. Kalau dahulu dia hanya berbelanja 11% untuk makan di luar, hari ini hampir 30. Ada statistik mengatakan 40% pengguna di Malaysia mengambil habit makan di luar. Perbelanjaan makanan dia daripada 100% belanja makanan, 40% digunakan untuk belanja makan di luar. Ini menyebabkan permintaan ke atas barang-barang ke atas perkhidmatan restoran, kedai makan termasuk kedai mamak meningkat. Sebab itulah tiba-tiba roti canai naik, tiba-tiba harga seketul ayam boleh naik dari RM2 menjadi RM6, RM8 dan sebagainya. Ini yang perlu diasingkan, dan kalau kita membezakan ini dan kita boleh memahami apa yang sedang kita alami. Okey, sekarang sudah kita memahami beza inflasi dan juga indeks makanan dan sebagainya. Kita melihat kepada perkara itu, dan juga kalau kita bercakap soal harga makanan ini, ia memberi kesan kepada banyak faktor, sebab kita melihat kepada golongan rakyat Malaysia yang pelbagai ini, B40-nya, M40, T20 dan sebagainya. Sebelum kita bergerak kepada arah itu, kalau kita bercakap ketersediaan negara dalam soal food security ataupun kita panggil sebagai security makanan, kita melihat trend ini berlaku 3 bulan, kemudian berlaku lagi. Dalam soal ini, Doktor di idea sendiri melihat kepada security makanan dalam negara. Bagaimana ketersediaan negara kita untuk berdepan dengan keadaan yang mungkin ada waktunya sangat mendesak untuk kita bekalkan makanan kepada rakyat Malaysia? Jadi soal security makanan ini dialami oleh negara di seluruh dunia. Jadi kita dapati harga bahan makanan meningkat dengan adanya export restriction atau export ban dalam usaha kita untuk memperbanyakkan penawaran sesuatu bahan di sesuatu negara. Jadi tambah lagi dengan masalah logistik, tambah lagi dengan masalah pengeluaran, ini menyebabkan harga bahan makanan itu lebih meningkat. Jadi sebagai contoh, waktu pandemik, negara seperti Vietnam dan juga Cambodia pada mulanya mahu mengamalkan atau meletakkan export ban supaya membanyakkan lagi penawaran beras di negara tersebutlah. Tapi ini sebenarnya membuatkan harga import beras itu lebih mahal dengan adanya duty import yang telah diperkenalkanlah oleh negara-negara tersebut. Jadi di sini kita perlu memikirkan strategi jangka pendek dan juga jangka panjang untuk mengurangkan impak kekurangan penawaran barangan kepada isi rumah. Kerana kadang-kadang bila kita memperkenalkan sesuatu restriction itu, ada kesan negatifnya secara tidak langsung kepada isi rumah di sesuatu negara. Ya. Ini soal kita kata sebagai security makanan, kerana banyak lagi anak-anak soalan ini sebab ianya berkaitan antara satu sama lain. Kita akan kembali semula kepada Prof dan juga Doktor. Kita akan berehat seketika. Namun ada beberapa perkara antara yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan pemansuhan AP, itu juga terkait rapat dengan perbincangan pada malam ini. Namun saya gantung dulu semua persoalan itu. Kita akan berehat dulu seketika. Kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Jangan ke mana-mana.
Baik, bertemu kembali dalam Bicara Naratif. Masih lagi bercakap berkenaan dengan Malaysia dan juga inflasi makanan. Tadi saya bercakap dengan doktor persoalan berkenaan dengan security makanan ataupun food security. Ini juga bukan isu yang baru kerana kita bercakap soal ini kerana bekalan makanan adalah satu perkara yang sangat penting untuk keseluruhan manusia di muka bumi ini. Saya mendengar Prof seakan-akan ingin mencelah kepada persoalan ini. Saya pasti Prof juga ada jawapan balasnya kepada food security ataupun security makanan ini. Bagaimana pandangan Prof dalam soal ini, dalam soal ketersediaan rakyat Malaysia? Sebab kalau kita bercakap tentang harga makanan, seperti Prof katakan juga, ia berlaku hampir dalam tempoh yang begitu singkat, menaik kemudian stabil, menaik kemudian stabil, dan untuk tempoh yang panjang. Prof, bagaimana security makanan dalam negara kita? Terima kasih. Sebenarnya security makanan ini satu strategi yang tidak dianggap berselari dengan prinsip perdagangan antarabangsa. Kerana dalam perdagangan antarabangsa kita sebenarnya sepatutnya mengkhusus mengeluarkan barang yang kita paling cekap untuk mengeluar, dan kemudian kita bertukar barang dengan negara lain. Tetapi bila kita bercakap tentang food security, sebenarnya kita nak mengatakan kita nak mengeluarkan sendiri semua barang makanan kita dan bersedia untuk menghadapi apa-apa kemungkinan berlaku di luar. Dan ini berkait dengan apa yang dipanggil tekanan inflasi luaran ataupun imported inflation. Jadi kalau kita takut kepada imported inflation, kita akan melakukan strategi food security. Dan kita akan cuba menanam sayuran, menanam buah-buahan, menternak ayam supaya kita mempunyai bekalan yang cukup tanpa bergantung kepada negara luar. Ini bagus dan tidak bagus. Yang bagusnya kita boleh mengawal harga dan kita juga mempunyai pasaran yang sedia ada kepada barang-barang keluaran kita. Jadi misalnya kita ada 32 juta penduduk, dan kalau kita mempunyai ladang makanan kita sendiri, kita menanam sendiri dan kita mengawal kualiti makanan, kita menjual kepada semua 32 juta penduduk. Jadi kita boleh ada sistem yang menyokong satu sama lain. Tapi ketidakbaikannya mungkin kita terpaksa mengeluar pada kos yang lebih tinggi daripada kalau kita mengimport. Contohnya hari ini kita mengeluarkan beras ataupun padi pada kos yang lebih tinggi daripada kos mengimport, sebab kita kena bagi subsidi kepada penanam padi. Tapi dalam jangka panjang adalah bagus untuk kita mempunyai strategi keselamatan makanan ini. Tapi dalam jangka pendek kita boleh jangka pertengahan kita jadikan dia sebagai strategi penggantian import. Kerana kita mengimport terlampau banyak makanan. Hari ini kita mengimport lebih 55 bilion makanan setiap tahun. Dan ini terus meningkat daripada 2015, 35 bilion, 2018, 45 bilion, hari ini 55 bilion. Dengan pembukaan peluang untuk mengimport tanpa permit ini, kemungkinan dia boleh meningkat sampai 70 bilion. Dan kalau ini tidak dikawal, dia akan menjejaskan mata wang kita akan menjadi lemah dan akhirnya harga barang akan menjadi mahal semula disebabkan kadar pertukaran ringgit dengan US dollar yang lemah. Baik, itu jawapan balas daripada Prof berkenaan dengan security makanan. Kita bercakap tentang import dan import ini tidak boleh lari kerana kita tidak boleh bergerak secara silo ataupun solo, sebab kita masih lagi bergantung dengan negara-negara lain, khususnya dalam soal bekalan makanan. Ini saya nak tanyakan Dr. Juwita sebagai pengarah di IDEAS. Kita bercakap dan juga kita faham bahawa baru-baru ini kerajaan telah pun mengumumkan untuk menamatkan ataupun memasukkan AP tertentu untuk makanan bagi mengawal kadar. Ini satu tindakan pantas oleh pihak kerajaan. Namun begitu, ramai juga tidak memahami AP ini, bagaimana ia berfungsi dan bagaimana ia memberi impak dan juga dampak secara keseluruhannya kepada rakyat Malaysia. Ini penting untuk doktor jelaskan kepada kita semua dalam soal AP ini. Bagaimana ia boleh sebenarnya membantu untuk menstabilkan dan juga mengawal inflasi makanan ini, doktor?
Jadi sebelum pengumuman dibuat, kita lihat di pasaran, kalau untuk nak import daging, nak import ayam, beras dan juga kobis, kita perlukan permit untuk import. Jadi dengan adanya kekangan ini, bagi saya itu kekangan di mana hanya beberapa syarikat atau beberapa individu yang diberikan permit untuk mengimport sesuatu barangan itu, harga pasaran juga mungkin lebih tinggi dengan ketiadaan persaingan dengan pengimport yang lain. Jadi sekiranya tidak ada harga ceiling yang diletakkan oleh kerajaan, mungkin ya ada kebarangkalian harga akan naik juga, tetapi dengan adanya persaingan antarabangsa, barangan yang dibawa masuk mungkin akan menjadi lebih murah kerana kita sendiri boleh melihat harga barangan mana yang lebih sesuai untuk rakyat Malaysia. Jadi dengan ketiadaan AP ini, saya lihat mana-mana syarikat boleh mengimport barang makanan dan penawaran barangan itu akan lebih banyak di pasaran Malaysia. Jadi penjual juga perlu bersaing untuk mendapatkan share yang terbesar dalam pasaran untuk berjaya. Saya percaya ini mampu mengurangkan harga bahan makanan dalam jangka sederhana dan juga jangka panjang dengan ketiadaan import duty. Kalau masih ada lagi duty import itu mungkin tidak akan memberikan kesan yang positif kepada isi rumah. Jadi isi rumah kalau dengan ketiadaan duty import, kita boleh mengimport pelbagai jenis barang makanan. Sektor di Malaysia pula boleh bersaing dengan negara-negara pengeluar makanan yang lain. Jadi isi rumah juga boleh menikmati pelbagai jenis barangan dengan kualiti yang bagus, dengan harga yang berpatutan, dengan adanya lebih persaingan di pasaran. Itu pendapat saya. Okey, kalau saya boleh kembalikan kepada Prof, bagaimanakah ini, adakah satu cara yang tepat untuk waktu ini, dan juga bagaimana juga cara-cara lain, sebab kita lihat bahawa kerajaan pernah melakukan skim harga musim perayaan, kita ada penjualan kita panggil keluarga Malaysia yang jauh lebih murah. Ini merupakan salah satu inisiatif ataupun satu plan untuk memastikan bahawa keadaan stabil dan juga mampu untuk dibeli rakyat Malaysia. Mungkin Prof, daripada jawapan Prof berkenaan dengan AP ini dan juga beberapa inisiatif lain dilakukan oleh kerajaan, ini adakah langkah yang tepat ataupun ada sebenarnya langkah lain yang lebih sesuai untuk diambil sebagai pendekatan yang lebih berkesan? Okay, terima kasih. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh kerajaan merupakan satu langkah yang bijak sebagai menyahut keadaan yang sangat memerlukan. Kita telah sangat terdesak apabila misalnya 12 pengeluar ayam yang dikatakan kartel itu mengatakan ayam-ayam mereka tengah termenung tak mau makan. Jadi itu merupakan satu threat. Jadi kerajaan membuat tindakan dengan melepaskan semua keperluan AP, membolehkan peruncit-peruncit hypermarket dan supermarket untuk mengimport seberapa banyak yang mereka perlukan. Dan kita akan lihat lambakan akan berlaku di hypermarket, supermarket, barang-barang makanan import, dan ini boleh menyebabkan harga turun dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka pertengahan, dia akan menjejaskan kadar pertukaran kita, ringgit Malaysia berbanding dengan US dollar, kerana semua belian akan dibuat dalam US dollar. Dan kalau kadar pertukaran menjadi lemah, misalnya menjadi 4.6 gitu misalnya, dia akan menyebabkan harga barang yang diimport itu menjadi mahal pula apabila ditukar kepada ringgit Malaysia. Jadi kesan dia, walaupun pengimport ini dapat mengelakkan orang tengah, dapat membeli daripada yang terbaik, tapi masih harganya akan menjadi lebih mahal daripada sebelumnya. Jadi jawapan dalam jangka pertengahan, kita masih perlu penyelesaian yang lebih lestari. Contohnya kita, kalau sekarang ni pengeluar ayam kata dia terpaksa mengimport makanan ayam, 90% bahan mentahnya diimport. Okey, kita ada sebenarnya sumber gantian yang boleh kita dapatkan. Pelepas kelapa sawit itu kaya dengan
dengan fiber, kaya dengan karbohidrat dan ada gula pun. Kita boleh gunakan itu, kita wujudkan pengeluar-pengeluar kecil yang akan menghancurkannya dan menjadikan bahan sebagai fiber. Kemudian kita ada hampas kelapa. Hari ini kita makan banyak santan, hampas kelapa boleh diguna. Hampas kelapa sawit pun boleh digunakan. Ini boleh menjadi sumber bahan makanan menggantikan keperluan jagung dan soyabin misalnya. Jadi kita tidak terlampau bergantung kepada import. Kalau kita nak lebih lestari, kita galakkan petani-petani yang orang-orang kampung kita untuk berternak ayam. Ayam kampung adalah ayam premium yang kita sudah buktikan lebih baik daripada ayam asrama. Jadi kita boleh ternak minta petani-petani ternak ayam. Kalau setiap 2 hari dia boleh bekalkan 1 ekor ayam ke dalam pasaran. Kita ada 3 juta petani. Jadi mana kita akan ada 15 million bekalan ayam daripada petani. Kita memerlukan 22 million je. Yang bakinya kita sekarang ni dah ban import dapat 3.95 juta ekor lagi. Jadi kita sudah cukup untuk membekalkan makanan tempatan. Begitu juga sayuran dan buah-buahan, kita perlu usahakan ladang makanan sendiri, dan ini perlu diinisiasikan oleh kerajaan ataupun institusi kerajaan, kerana kita tak boleh mengharapkan sektor swasta untuk mengambilnya sendiri. Sebenarnya pengusaha ayam sekarang ini pun dulu merupakan tajaan kerajaan untuk menyelesaikan masalah food security. Akhirnya mereka belot juga dan mengeksploitasi pengguna-pengguna misalnya. Baik Prof, itu jawapan daripada Prof, dan saya pasti kenyataan-kenyataan dan juga apa yang Prof cadangkan itu perlu juga jawapan balas daripada Dr. Juwita juga, sebab kita tak perlu berehat lagi sekali sebelum kita lanjutkan persoalan banyak lagi berkenaan dengan inflasi makanan yang berlaku dalam negara Malaysia, dan juga bagaimana sebenarnya sekurang-kurangnya kita ingin bantu rakyat Malaysia untuk berfikiran lebih kreatif dan juga mencari penyelesaian yang sustain ataupun lestari itu sendiri. Kita akan berehat sekali lagi, kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Baik, masih bersama dengan Bicara Naratif bersama dengan 2 tetamu berbincangkan berkenaan dengan Malaysia dan juga inflasi makanan. Saya tidak mahu banyak bicara kerana banyak lagi persoalan yang saya ingin tanyakan. Tadi kita bercakap tentang food security ataupun security makanan. Ianya masih lagi berkaitan untuk saya tanyakan kepada Dr. Juwita soal apa lagi pilihan yang kerajaan ada, dan mungkin daripada idea sini, selalunya daripada idea sini, ideanya begitu banyak juga untuk memberi pandangan dan juga kritikan yang membina bagaimana sebenarnya pihak kerajaan dan juga pihak bertanggungjawab untuk memastikan bahawa kita boleh mencari satu kestabilan yang dalam tempoh yang lama. Dalam soal ini kita bercakap banyak perkara. Namun apa lagi pilihan yang kita ada untuk memastikan bahawa kalau ada cabaran A kita boleh tepis, cabaran B kita boleh tepis, cabaran C dan berikutnya masih lagi kita boleh berdaya saing dan juga mampu untuk kekalkan keadaan dalam keadaan normal. Doktor. Jadi dalam jangka masa panjang kita banyak lagi boleh belajar atau boleh memperkukuhkan sektor food tech kita, boleh memperkukuhkan lagi R&D kita dalam bidang pertanian seperti yang Prof juga beritahu tadi. Tapi saya rasa bila kita fikir tentang food security, kita tidak boleh dalam era globalisasi ini melihat kepada diri kita sendiri atau negara kita sendiri. Malaysia adalah sebuah negara yang kecil, small open economy, dan Malaysia sekarang ni menjadi atau menyertai pelbagai free trade agreement atau perdagangan antarabangsa seperti yang baru dimeterai RCEP dan juga ASEAN Free Trade Agreement, dan dalam masa terdekat ni, mungkin tahun ini kita pun akan ratifikasikan perjanjian CPTPP ni. Jadi dengan adanya kooperasi ni ataupun platform sebegini, saya rasa kita boleh menggunakan platform ini untuk kerjasama untuk menyelesaikan masalah food security.
Jadi memang ada emergency clause yang atau clause kecemasan yang dimasukkan dalam perjanjian-perjanjian tersebut, di mana kalau sekiranya ada waktu-waktu kecemasan atau waktu darurat, sesebuah negara itu boleh membuat export ban ataupun import ban, tetapi kena ada justifikasinya sendiri. Tapi dengan masalah pandemik, dengan masalah globalisasi, saya rasa free trade agreement pada masa kini perlu ada satu clause di mana kerjasama perlu dilakukan pada masa darurat, dan bukannya lebih kepada kita jaga kita, tapi saya rasa lebih perlu ada banyak lagi kerjasama. Dan saya nampak platform sebegini yang Malaysia sudah sertai memberi peluang kepada semua negara untuk bekerjasama dalam soal food security ni. Saya yakin dan percaya bahawa dalam Malaysia yang dipimpin kerajaan masa kini mencari pelbagai kaedah dan juga solusi. Namun dalam aspek ini juga mungkin ada negara-negara misalnya di ASEAN yang perlu kita lihat ataupun look forward untuk menjadikan mereka sebagai contoh bagaimana mereka untuk mengawal keadaan makanan di negara mereka. Mungkin ada negara yang boleh kita lihat, Doktor? Seperti yang kita bincangkan tadi waktu rehat, saya rasa negara Singapura setelah mendengar khabar berita yang Malaysia akan menyekat ekspor ayam kepada negara tersebut, saya rasa dalam masa 2-3 hari mereka sudah ada strategi perdagangan di mana kita tidak akan bergantung kepada Malaysia buat masa ini, tetapi kita akan membuka ruang untuk berdagang atau mengimport bahan makanan atau ayam ni daripada negara-negara yang lain. Jadi itu bagi saya itu satu strategi yang sangat proaktif dan ternyata bagi saya kerajaan mereka adalah lebih proaktif dalam menyelesaikan masalah ini dalam masa yang terdekat. Kita boleh melihat contoh yang terbaik itu juga untuk kita implementasikan ke dalam negara kita. Saya nak kembali kepada Prof. Mungkin Prof, soalan ini bersifat politik sikit sebab saya nak tanyakan kepada Prof sebagai penganalisis ekonomi. Kita melihat bahawa kalau berlakunya kejadian peningkatan harga ayam, harga makanan, inflasi sebagainya, akan ada tertumbuhnya penubuhan atau kuasa tertentu untuk menyelesaikan isu ini. Pada pandangan Prof, keadaan ini memerlukan ataupun tidak, ataupun ada cara sebenarnya yang sudah pun template-nya ada, perlu kita guna sebaiknya untuk menyelesaikan masalah ini, Prof? Sebenarnya jawatan kuasa tentang food security, tentang penggantian import ni sudah wujud dah lama dan sudah ada polisi dan master plan-nya dan sedang mungkin dilaksanakan. Tetapi mungkin kita tak banyak mendengar apakah kejayaannya setakat ini. Jadi ini yang kita perlu, mana sebenarnya di Malaysia ni setiap isi rumah ingin melihat apa potensi yang mereka dapat ambil juga menggunakan peluang yang wujud misalnya. Jadi kalau dia boleh melibatkan sebanyak mungkin isi rumah, boleh mewujudkan usahawan tani kecil, usahawan dagang dan sebagainya. Jadi kita perlu mempunyai lebih banyak jawatan kuasa pelaksana daripada jawatan kuasa perancangan. Kita nak melaksana, dah tak mau rancang-rancang lagi dah. Kalau boleh perancangan yang sudah kita terima dan telah dibukukan menjadi master plan itu terus dilaksanakan. Sebenarnya saya tertarik apa yang berlaku di negara jiran, mana dia umumkan di masa yang sama dia lancarkan 40,000 hektar ladang makanan. Begitulah kalau boleh kita nak kerajaan melakukan inisiatif dan melaksanakan. Jadi rakyat pun yang walaupun masih merasa kesan kegawatan, kesan kenaikan harga, tapi bila dia ada dengar bahawa ada 40,000 hektar tanah sedang diusahakan untuk tanam, untuk berternak, untuk tanam pokok buah sebagainya, mereka lihat insya-Allah dalam masa setahun lagi kita semua akan keluar daripada kegawatan ini. Begitulah kalau boleh.
Prof, tadi Prof kita bercakap tentang peranan rakyat. Tadi Prof ada bercakap tentang rakyat perlu membela ayam dan sebagainya. Ini satu kadang-kadang bila kita kata begini, netizen ini akan marah misalnya, melenting sebab kita faham tak semua duduk di kampung, ada duduk di bandar, celah mana kita nak bela ayam dan sebagainya. Dalam soal ini, dalam kita nak mencari sustainable solution ataupun solusi yang bersifat sustain ataupun lestari, apa lagi cadangan yang mungkin kita boleh berikan kepada mereka supaya kita faham kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada pihak kerajaan. Kita perlu juga mencari solusi yang kreatif. Dalam soalan ini Prof, bagaimana dari sudut ekonomi dan juga pandangan Prof untuk kita selesaikan satu pandangan ini, Prof? Okay, sebenarnya secara kreatif kita boleh kaji banyak benda di Malaysia ni yang kita alhamdulillah Allah SWT telah kurniakan kita dengan banyak sumber. Contohnya kita ada pokok nipah yang potensinya untuk mengeluarkan gula. Ada 350,000 hektar pokok nipah ni di sepanjang sungai, tanah milik kerajaan yang tidak diusahakan pun. Hanya diusahakan kecil-kecil, dia keluarkan nira nipah, dia jual satu plastik RM3. Tapi sebenarnya setiap pokok mempunyai potensi boleh keluarkan sampai 2.5 liter misalnya. Itu boleh menyelesaikan masalah import gula kita. Begitu juga dengan beras. Kita masih mengimport 30% keperluan beras kita. Walhal kita ada dua rice bowl yang terbesar di rantau ini. Tapi kita mendapat hasil yang sangat kecil. Dan petani-petani merungut kerana baja 1 bulan terlambat hantar. Air tak cukup menyebabkan padi tak berapa biak. Jadi tentulah hasil yang kita dapat jauh lebih rendah. Di Indonesia dia dapat 15 tan 1 hektar, kita dapat 5 tan je 1 hektar. Kemudian begitu juga dengan sayur-sayur. Kita boleh dulu kita ada gerakan konsep buku hijau dan sebagainya. Sebenarnya hari ini kita lebih moden, kita ada pertanian menegak dan kita boleh penuhkan pagar-pagar kita dengan tanaman-tanaman hidroponik dan sebagainya. Penuhkan pagar-pagar kita dengan tanaman-tanaman hidroponik dan sebagainya. Ini mungkin satu yang tidak realistik, tapi saya minggu lepas saya dengan seorang panel, dia duduk di tingkat 40 di kondominium dan dia tanam mangga dan mangganya berbuah di tingkat 40. Jadi toki maknanya satu contoh bagaimana ini boleh dilakukan kalau kita nak sebenarnya. Mungkin ini keterlaluan tapi sebenarnya setiap kita ada peluang untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan diri kita, keluarga kita dan juga membantu sesama kita. Ya, baik Prof. Saya juga cuba menanam tapi tak apa nak menjadi. Mungkin saya perlu cuba lagi. Baik, saya nak kembali kepada doktor. Satu lagi persoalan berkenaan dengan perkara ini. Kalau kita bercakap soal rakyat juga, bila perkataan inflasi itu keluar, kita faham mereka ini banyak melihat kepada media sosial. Bila kata harga ayam naik, harga ikan kembung naik, harga minyak naik, maka akan satu terma lagi pembelian panik ini berlaku. Ini satu lagi mungkin daripada doktor perlu terangkan soal pembelian panik ini, bagaimana ia memberi kesan kepada rantai makanan. Kalau kata pasar raya dah kata beli 3, dia bawa semua anak beranak, belilah sikit seorang itu supaya bekalan itu cukup. Ini akan mengganggu kepada bekalan makanan-makanan berikutnya. Bagaimana doktor melihat situasi ini? Lebih kita panik, lebih kita beli barangan di luar, maksudnya keperluan kita, lebih naik lagi harga kerana penawarannya agak terhad, di mana permintaan tu lebih tinggi daripada ialah penawaran tersebut. Jadi bila kita lihat waktu pandemik, saya ingat ada isu tentang roti ke? Roti gardenia dan juga isu tisu. Jadi itu tidak menolong mereka. Ialah kita tidak boleh, kalau kita
agak selfish saya rasa. Jadi ini boleh menaikkan harga barangan tersebut, ini boleh mengurangkan penawaran barangan tersebut, dan kita sebagai komuniti, sebagai rakyat Malaysia, saya rasa kita perlu fikir, okey, kalau saya beli lebih daripada keperluan saya, mungkin jiran-jiran tidak akan dapat barangan yang sama. Jadi jawapan pendek adalah lebih panik, lebih banyak belian yang luar daripada keperluan, lebih tinggi harga tersebut dalam masa jangka yang terdekat. Yep, itu jawapan. Tapi doktor, sampai sekarang saya tak faham kenapa tisu itu menjadi rebutan. Sampai sekarang saya tak dapat lagi jawapan itu. Itu mungkin itu sesi lain lah kita bincang secara off recordnya. Baik, kita akan berehat sekali lagi sebelum saya membenarkan kepada kedua-dua tetamu untuk memberikan satu take home message supaya kita faham bagaimana Malaysia dan juga inflasi makanan ini kita dapat kawal, dan juga kita sebagai rakyat Malaysia untuk bersatu padu berdepan dengan keadaan yang memaksa ketika ini. Kita berehat sekali lagi, kembali selepas ini Bicara Naratif. Baik, memasuki gelanggang terakhir untuk kita bercakap berkenaan dengan Malaysia dan juga inflasi makanan. Saya ingin kembalikan semula persoalan ini kepada Prof. Doktor untuk kita bercakap soal ini, untuk kita katakan sebagai take home message kepada mereka yang menonton, walaupun sekurang-kurangnya perbincangan ini, sebab saya percaya bahawa masih lagi banyak perkara, ruang dan juga pihak kerajaan perlu memikirkan cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi sekurang-kurangnya perbincangan malam ini dan juga kata-kata daripada Prof ini dapat membantu kita sekurang-kurangnya keluar dan juga bersedia untuk inflasi ini. Mungkin Prof, take home message-nya kepada penonton kita pada malam ini untuk kita berdepan, sebab saya faham keadaan rakyat Malaysia masih lagi trauma waktu COVID-19, pembelian panik berlaku, dan kini kita ada ancaman cacar monyetnya, HFMD dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya untuk kita betulkan satu pemikiran supaya kita tidak berlaku keadaan yang di luar jangka dan juga di luar keperluan kita ini, Prof? Okey, mesej yang tadi tu kita kata kita jangan panik. Walau apa pun berlaku, harga barang mungkin naik dan mungkin turun ditentukan oleh pasaran. Pasaran ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Apabila permintaan meningkat, pasaran tidak dapat memenuhinya, tentulah harga naik. Jadi tadi konsep kenaikan sebab panik itu dipanggil vicious circle dalam pasaran. Jadi apabila semua orang rasakan harga barang akan terus meningkat, masing-masing membeli freezer ataupun menyimpan makanan sebanyak mungkin dalam freezer di rumah, dengan harapan bahawa mereka dapat menjimatlah kalau harga pun naik. Tapi sebenarnya itu tidak menolong. Cara pertamanya, bila dia simpan, makanan itu tidak fresh. Keduanya, apabila dia membeli banyak, harganya meningkat. Sekarang ni dah musim, misalnya kalau kita pergi makan, nak beli roti canai pun, dia ada kuota. Penjual roti canai kata tak boleh lebih dari 10, kata misalnya. Ini memberikan panik kepada semua orang. Harga roti canai akan melonjak menjadi RM5 katanya. Jadi kita semua perlu tidak panik, dan kita perlu mengurangkan penggunaan. Hari ini banyak orang mengikut emosi berbelanja makan di luar terlampau besar, menyebabkan permintaannya tinggi, sehingga peniaga-peniaga makanan mengambil peluang mengambil margin untung yang sangat tinggi. Harga ayam misalnya tadi kita kata harganya sampai 5 kali ganda berbanding dengan kos bahan yang mentah. Ini satu yang mungkin tidak munasabah. Jadi kalau kita semua boleh mengurangkan penggunaan makanan di luar, kita masak di rumah, kita boleh menjimatkan banyak kos. Dan dalam jangka pertengahan, kita akan melihat bahawa harga akan turun semula, dan kita semua insya-Allah akan hidup terus selesa, insya-Allah. Ya, baik, terima kasih Prof. Baik Dr. Juta, individu yang penuh dengan ideas ini, apa nasihat kepada penonton kita pada malam ini, Doktor? Yalah, bukanlah nasihat, tapi take home message adalah inflasi makanan yang kita alami ini akan diperbaiki sekiranya masalah dengan supply chain, masalah kekangan pekerja, masalah kos logistik,
dibaiki dalam masa yang terdekat ini. Jadi sektor-sektor tertentu di dalam ekonomi perlu membuat perubahan dari segi struktur pengeluaran, produktiviti pekerja dan juga struktur upah sebelum keseimbangan pasaran itu tercapai, dan ini mungkin akan mengambil masa sedikit, tetapi pada jangka yang panjang saya percaya yang kita boleh membendung masalah inflasi ini kerana Bank Negara dan juga kerajaan masih lagi ada banyak ruang polisi untuk membendung masalah ini sebelum ia lebih teruk daripada yang kita alami sekarang lah. Ya, baik. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu kerana ini penting untuk kita lihat dan juga bagaimana melihat kepada dua rumusan ini. Kalau kita boleh gabungkan bagaimana ianya perlu faham. Kerana apa? Sebab banyak sangat fake news juga sekarang ni, Doktor, kerana berlaku hyperinflasi dan sebagainya. Dan pastinya sekali lagi kita terima kasih kepada Profesor Dr. Berjaya Badai, penganalisis ekonomi, dan juga Dr. Juwita, pengarah unit ekonomi dan perniagaan, pemangku pengarah pendidikan Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi IDEAS. Kita mengharapkan kedua pakar yang berkongsi idea ini supaya kita lebih bersedia untuk berdepan dengan keadaan ini. Namun apa ingin saya ingatkan kepada penonton kita pada malam ini juga, sekiranya anda membeli barangan makanan dan sebagainya, melihat kepada harga makanan yang di luar harga sepatutnya ataupun harga ayam di luar sepatutnya, anda boleh mengadukan perkara berkenaan di KPDN HEP untuk diambil tindakan selanjutnya. Kerana walaupun kita lihat kerajaan hari ini menetapkan harga shilling dan sebagainya, namun ada pihak peniaga ataupun mereka yang melakukan perniagaan mengambil kesempatan di dalam kesempitan yang berlaku hari ini. Dan kita pasti bahawa kerajaan telah pun mencari cara yang terbaik untuk selesaikan seperti mana yang dikongsikan oleh Prof dan juga Doktor di studio pada malam ini. Jadi kepada anda, terima kasih menonton Bicara Naratif pada malam ini. Dan pastinya minggu depan kita akan bawakan kepada banyak perkara yang berkaitan dengan kita sendiri sebagai public concern ini untuk kita berbincangkan perkara ini dan juga mencari idea dan juga inisiatif yang tuntas untuk menyelesaikan perkara ini. Baik, sekali lagi terima kasih kepada kedua-dua tetamu, Doktor di studio dan juga Prof secara dalam talian. Perbincangan yang cukup hangat dan sentiasa tidak cukup masa kalau saya berjumpa dengan kedua-dua pakar ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Kepada anda, jaga diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum.